Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Kuna. Cikgu, saya perlukan lagi latihan lah cikgu untuk fahamkan bab ini. Boleh ke cikgu kita teruskan kelas kita ni? Boleh Akmal. Okey, mari kita teruskan kelas kita dengan menukar perkara rumus. Bila kita dah faham tentang ungkapan algebra, dah faham tentang rumus algebra, maka sekarang kita nak menukar perkara rumus. Okey, yang pertama, perkara rumus ialah satu pemboleh ubah yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah yang lain. Sebab tu tadi kita nampak ada V, ada Q, ada R. Okey, itu dibentuk daripada beberapa pemboleh ubah. Okey. Yang kedua, perkara rumus boleh diwakili oleh sebarang abjad dari A hingga Z. Yang cikgu kata anu tadi boleh diwakilkan dengan semua huruf A sehingga Z. Okey, dan yang ketiga, perkara rumus boleh berubah bergantung kepada nilai pemboleh ubah yang ingin diperolehi. Okey, contoh, C sama dengan 4D, Okey. M sama dengan 5N, tolak 6S tambah 2Z. Dan ini semua merupakan beberapa bentuk rumus algebra. Ya. Okey. Seterusnya, untuk lebih memahami apakah ataupun mengenal pasti adakah yang diberi ini perkara rumus ataupun bukan, cikgu perlukan bantuan murid-murid dalam talian cikgu untuk menyatakan adakah yang diberi ini merupakan perkara rumus ataupun bukan. Yang pertama, Y sama dengan MX tambah C. Okey. Sebelum uji murid-murid, cikgu minta dulu bantuan Akmal. Adakah ini merupakan perkara rumus ataupun bukan, Akmal? Ya, cikgu. Ya, betul. Jawapan Akmal pun betul. Dapat 10 bintang lah untuk Akmal. Oh, saya 10, Mira 3. Minta maaf, Okey. Mira. Minta maaf, jangan Okey. Jadi betul, Y sama dengan MX tambah C adalah perkara rumus. Betul. Kerana Y itu adalah perkali 1. Ya, kerana wajib perkara rumus mesti perkali 1. Tahniah. Terima Okey, kasih, yang cikgu. kedua, 2C sama dengan 4D tolak 3. Okey, kita uji pula murid-murid dalam talian cikgu. Baru Siapa saya boleh nak jawab. bantu? Tak boleh dah. Okey, siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Saya cikgu. Okey. Masih lagi Mek Mira kita untuk mendapatkan 10 bintang. Silakan, Mek Mira. Untuk soalan kedua tu bukan perkara rumus. Okey, Amirah menyatakan bukan perkara rumus. Boleh cikgu tahu kenapa Amirah menyatakan dia bukan perkara rumus? Sebab C tu dah ada dua. Okey, C tu ada dua. jawapannya C tu ada dua. C tu ada dua kerana syarat menjadi perkara rumus C mesti berperkali satu. Jadi Dia tak boleh betul dua. Amirah sebab tadi Akmal dapat 10 bintang, so Amirah pun dapat 10 bintang. Nak sama supaya kita tak berdengki. Okey. Dan yang Okey. ketiga kita uji lagi untuk M kuasa 2 sama dengan 5N tolak 6S. Adakah ini perkara rumus? Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Siapa? Saya cikgu. Nurin Syuhada. Okey, Silakan. Nurin. Okey, terima kasih. Bukan perkara rumus. Okey, Nurin juga kata bukan perkara rumus. Kenapa Nurin? Boleh tak beri sebab pada cikgu? Sebab M bukan kuasa 1. Sebab M bukan kuasa 1. Okey, Akmal, tadi perkali syarat perkara rumus, perkali mesti 1. 1. Sekarang Nurin kata M tu bukan kuasa 1. Okey, inilah sebenarnya betul lah kata Nurin tadi. Untuk menjadi perkara rumus, bukan sahaja abjad tadi ataupun anu tadi mesti perkali 1. Malah kena kuasa pun 1. Dia tak boleh kuasa 2 kan? Tak boleh. Jadi betul lah jawapan Nurin bahawasanya ini juga bukan perkara rumus kerana M kuasa 2 bukan sebutan linear. Dia dah jadi sebutan kuadratik. Jadi alhamdulillah, Tanya, terima kasih untuk Nurin. 10 bintang juga untuk Nurin. Wah. Okey. Okey. Lepas ni cikgu, lepas ni soalan bagi je saya cikgu. Okey, tengok Akmal dah tak sabar nak jawab sebab dia nak pungut banyak bintang. Okey, kita pergi kepada peringkat yang seterusnya. Ni dah level tinggi sikit. Bagaimana kita nak menukar perkara rumus? Dah kenal, dah tahu, so nak menukar perkara rumus. Baik. Okey, contoh soalan yang pertama. V sama dengan Q tolak 2. Okey. Sekarang V adalah menjadi perkara rumus. Sekarang kita nak main tukar-tukar. Okey. Bagaimana kalau cikgu nak tukarkan Q pula sebagai perkara rumus? Bila Q sebagai perkara rumus, Q mesti ada 1 perkali, mesti berkuasa 1. Kita tengok bagaimana Akmal menunjukkan kehebatannya. Dipersilakan. Saya ke cikgu? Ya. Oh, saya ingat Ayu yang akan tunjukkan. Tapi tak apalah, untuk mendapatkan 10 bintang, saya akan buat juga cikgu. Okey. Okey. Jadi,
apa-apa pun yang hujung sana mesti kena 1 kan cikgu? Ya. Tapi sekarang ni kita nak cari Q kan? Ya, Q sebagai perkara rumus. Cikgu, senang je cikgu. 2 ni kita pindah ke sini. 2 Q pindah sini. Okey. Lepas tu bila dah pindah-pindah, yang ini takkan dia tolak, dia akan jadi dia akan jadi ni cikgu. Dia akan jadi tambahlah cikgu. Okey. Macam Lepas tu kita akan turunkan, dapatlah jawapannya. Nampak cikgu? Okey, jawapan. Cikgu macam tak yakin je saya punya pengiraan ni cikgu. Jadi, terima kasih atas cubaan Akmal tadi. Akmal dengan pantasnya menukar-nukar puzzle tadi. Yeah. Kita semak betul tak jawapan Akmal beri tadi. Kita semak tepat ataupun tidak. Yeah. Jadi tadi Akmal meletakkan Q ke belakang. Jadi 2 tambah Q sama dengan V. Jadi bila perkara rumus, Q ni dia kena tak boleh duduk dengan mana-mana. Dia kena single. Single. Jadi sekarang dia masih ada partner tu. Kita nak bagi dia single. Jadi apa yang Akmal nak buat tu? Sebab Q tak boleh duduk dengan 2, tak boleh duduk dengan sebarang nombor ataupun anu lain. Sebab kita nak Q sebagai tajuk. So, apa yang Akmal nak buat? Pindahkan sana lah cikgu. Q kalau pindah dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif, jadi betul. kita nak kekalkan dia positif. Apa yang Akmal nak pindahkan? Saya akan pindahkan diri saya cikgu. Kita akan pindahkan nombor 2 Akmal. Ni. Ya, sebab kita nak Q tu berdiri seorang dia sahaja. Jadi perkara rumus tak boleh duduk dengan siapa-siapa. Jadi 2 akan jadi 2 tambah V lah. Ya, 2 tambah V ataupun V tambah 2. Itu sebenarnya. Okey, jadi V ni kita padam cikgu. Okey. Jadi V ni akan jadi tambah 2 sama dengan Q lah. Betul, itulah jawapannya yang tepat. Terima kasih untuk Akmal. Baru faham boleh? Faham cikgu. Faham. Jadi cikgu, yang ini cikgu jangan bagi bintang. Saya akan bawa balik whiteboard ni cikgu. Tak apa, kita hadiahkan whiteboard tu kepada Akmal. Terima kasih cikgu. Kerana akhirnya betul juga dia jawab. Jadi Akmal telah teruji tadi, nampak dah berpeluh-peluh dia untuk menjawab jawapan. Maka tak sah rasanya kalau cikgu tak uji murid-murid dalam talian cikgu. Jadi Sadora tadi senyum je saya buat. Jadi kita uji pula macam mana murid-murid dalam talian cikgu. Adakah berpeluh macam Akmal ataupun tidak? Soalan yang kedua. Diberi 3 tolak Y kuasa 2 sama dengan PX. Ungkapkan Y sebagai perkara rumus. Maksudnya sekarang Y nak duk sore, orang Kelantan kata. Duk sore? Duk sore. Tak boleh duduk dengan sebarang anu. Tak boleh ada sebarang perkali lebih daripada 1. Siapa boleh bantu cikgu untuk soalan ini? Cikgu perlukan bantuan seorang murid dalam talian cikgu. Saya dan nak jawab, jangan lupa cikgu. murid-murid yang luar dalam talian pun sama-sama buat dengan cikgu. Iya, cikgu kalau saya diberi peluang pun saya nak jawab cikgu. Tak payahlah nanti nak minta whiteboard balik. Tak payah. Siapa boleh bantu siapa cikgu? yang dah siap? Nampaknya boleh angkat tangan? Saya. Itu dia Nurin Nurin Syuhada. Silakan. Silakan Nurin tayangkan Saya jawapan. dapat. Boleh dekatkan lagi ke Nurin? Ke kiri sikit. Ke kiri. Kedepankan lagi ke atas tu. Molek. Jelas, alhamdulillah. So kita nampak jawapan Nurin. Kalau kita lihat jawapan yang Nurin bagi, langkah pertama Nurin memindahkan nombor 3. Kenapa? Sebab masa ni Y tu nak duduk sore tadi, dia tak boleh duduk dengan nombor 3. Betul. Yang kedua, Nurin menukar simbol negatif kepada positif. Betul. Kenapa? Sebab bila Y nak jadi perkara rumus, dia mesti positif. Betul. Dia tak boleh negatif. Jadi bila Nurin tukarkan Y kepada positif, dah nampak ke negatif 3 dah bertukar jadi positif 3. Kan? Dan simbol semua bertukar di sebelah kiri dan kanan. Kerana persamaan ni dia mesti sama, mesti seimbang. Dan akhir sekali, Nurin nak mencari nilai Y. Sebab Y sebagai perkara rumus tak boleh berperkali lebih daripada 1. Syarat perkara rumus dia mesti hanya ada 1 anu, mesti perkali 1 dan mesti kuasa 1. Jadi sekarang Nurin memindahkan kuasa 2. Jadi nak hilangkan kuasa 2 tadi, maka dipunca kuasakan. Maka dapatlah jawapan akhir sekali Y. Berapa tu kita minta Nurin sebutkan. Boleh ke cikgu? Nurin sebutkan. Boleh tak Nurin? Nurin? Jawapan tu. Berapa? Ya. Jawapan, sebutkan. Jawapan akhir. Y sama dengan punca kuasa 3 tolak PQ.
Okey, jawapan Nuri bagi adalah Y, Y. sama dengan punca kuasa. Punca Y kuasa. sama dengan punca kuasa 3 tolak PQ. Okey, Y sama dengan punca kuasa 3 tolak PQ. Alhamdulillah, tepat. Step yang dibuat oleh Nurin lengkap dan betul. Tahniah Nurin. Okey, kita bagi 5 bintang untuk Nurin Syuhada. Betul tu. Alhamdulillah. Saya dapatkan 5 bintang itu di belakang awak yang ada tulis parking lot tu. Belakang tu kalau ada tulis kita nampak. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, kita uji lagi murid yang kedua. Okey, skala tadi ada kuasa. Sekarang ada punca kuasa. Okey, dan soalan semakin lebih ke tahap yang tinggi sedikit. Ayuh. Bagaimana nak ungkapkan Q pula sebagai perkara rumus? Oh. Okey, jadi kita minta bantuan daripada murid cikgu. Siapa lagi yang belum beri jawapan? Boleh bantu cikgu? Okey, adakah yang duduk dekat belakang tingkap ataupun yang duduk di depan parking lot itu cikgu? Ataupun Amira ataupun Nur Azwani. Nur Azwani. Saya tunggu je. Awak tak angkat tangan ya. Okey, tapi cikgu, kali ini kita berikan peluang kepada murid untuk menerangkan dia punya jalan kerjanya. Kenapa kena pindah-pindahkan semua itu kan. Dan akhirnya kita akan dapat Q tu sebagai perkara rumus. Dan ingat Q tu mesti kena satu saja. Tak boleh dua-dua. Kita kena setia kan cikgu? Ya, betul. Satu je. Okey. Siapa boleh jawab untuk bagi soalan ini? Kalau dah siap, boleh angkat tangan. Okey, cikgu. Sambil kita tunggu mereka menyiapkan bagi soalan ini kan. Cikgu, kalau soalan ini kita tengok kan, apa murid-murid perlu memberikan orang kata penekanan supaya tidak membuat kesilapan, cikgu. Okey. Jadi bagus soalan Akmal tadi sebagai pelajar cemerlang ni di sekolah dulu. Sebab tu dia nak tanya apa yang perlu dibuat supaya tak buat kesilapan. Bagus soalan tu. Sebab biasanya dalam peperiksaan pelajar sering buat kesilapan yang sama. Jadi di sini perkara pertama kita kena highlightkan, kena fokus apa yang nak dijadi tajuk. Itu yang paling penting. Jadi kita nampak sekarang Q yang nak dijadikan tajuk. Betul. Maka Q tak boleh dia di dalam punca kuasa, tak boleh di dalam kurungan sebab kita nak keluarkan Q. Jadi kena hilangkan dulu simbol punca kuasa. Okey, baik. Dah siap dah ke murid-murid? Buat busy je. Okey. Okey. Siapa murid yang boleh Kalau bantu kita cikgu? minta Ayu, boleh ke Ayu? Nur Ayu Syamira? Boleh ke Nur Ayu? Boleh. Kalau Ayu boleh, Ayu angkat tangan dan onkan mic anda dan sila terangkan macam mana Q itu nak jadikan perkara rumus. Nur Ayu Syamira yang diberikan. Boleh ke? Nurin. Nurin siap dulu. Okey. Silakan Nurin. Alright. Okey. Yang bawah tu. Okey. Boleh tak Nurin terangkan? So, soalan dia punca kuasa 2 tolak Q sama dengan NP. Betul. So, kita kena pindah punca kuasa ni jadi kuasa 2. NP kuasa 2. Jadi, bila kita kembangkan jadi N kuasa 2, P kuasa 2, kita pindah 2 dekat belah kanan jadi negatif. Sebab 2 tu positif. Betul. Jadi, dia jadi negatif Q sama dengan N kuasa 2, P kuasa 2 tolak 2. Lepas tu, Q mesti tinggal dan positif. Jadi, kita tukar nilai negatif ni jadi positif dan yang lain yang positif kena jadi negatif. Okey. So, jawapan dia akan jadi Q sama dengan 2 tolak N kuasa 2, P kuasa 2. Itu dia. Nurin, awak tunjuk tadi saya nampak awak punya jari je. Saya tak nampak pun kertas tu Nurin, tapi tak apalah. Okey, cikgu, betul ke? Okey. Alhamdulillah penerangan Nurin sangat jelas. Cuma tadi tak nampak dia punya jawapan tapi penerangan tu sangat jelas. Bagus. Lengkap. 10 bintang. Tambah lagi 10. Saya nak tambah lagi 10. Tambah lagi 10. So 20 bintang. Sebab kita nampak dari segi penerangan tadi sangat jelas. Macam yang cikgu bagi tahu tadi. Bila ada punca kuasa dan kita nak Q sebagai perkara rumus. Dia tak boleh Q tu di dalam bentuk punca kuasa. Betul. Jadi punca kuasa nak hilangkan, kita kena kuasa 2-kan. Dan bentuk persamaan mesti seimbang. Kalau sebelah kiri kuasa 2, kanan pun kena kuasa 2. Jadi yang seterusnya, nampak tak? Jadi NP tu dikuasa 2-kan juga.
Okey. Dan seterusnya kita nak Q sebagai tajuk, 2 kita akan hilangkan dari sebelah Q. Jadi sekarang ungkapan kita dah jadi N kuasa 2 P kuasa 2 tolak 2. Okey, dan seterusnya bagaimana kita nak jadikan Q sebagai perkara rumus? Syarat yang pertama, Q mesti berperkali 1 sudah. Q berkuasa 1 pun sudah. Manakala yang belum adalah Q bernilai positif. Sekarang masih dalam negatif. Ya. Jadi apa yang kita nak buat tadi? Kita Akmal? pindahkan. Okey, kita tukarkan simbol sebab Okey. Q dah sekarang di depan sebagai perkara rumus. Betul. Maka Q kita jadikan positif. Maka di sebelah kanan simbol bertukar, kiri pun semua kena tukarkan simbol. Maka jawapan akhir tepat seperti yang diberi oleh Nuri. Q sama dengan 2 tolak N kuasa 2 P kuasa 2. Alhamdulillah. Oh, okey. Ya. Nampak soalan dia agak sukar kan? Tetapi kalau kita faham betul-betul cara untuk menukar simbol kan? Ya. Yang kiri tu nak pindah kanan daripada tambah menjadi negatif tolak kan? Baru kita akan faham. Okey cikgu, soalan seterusnya kita tengok. Boleh? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Sebab soalan ni dia menguji pemahaman kita ataupun ingatan kita dalam tajuk persamaan linear, Akmal. Oh. Sebab tajuk yang kita nak tukar-tukar pindah-pindah ni sebenarnya dalam tajuk persamaan linear tingkatan 1. Okey. Jadi bila pelajar dah kuasai kemahiran ni, dia dapat menukarkan perkara rumus dengan baik. Okey, untuk uji minda 1, kita cuba yang seterusnya minta bantuan murid dalam talian. Siapa lagi yang belum bagi jawapan? Tadi kalau kita tengok Nurin tadi dah 30 Okey, bintang. dah 30 bintang dah Nurin. Amira 13 bintang. Okey. Ayu saya tak nak sebutlah berapa bintang dia. Nur Azwani pun saya tak nak sebut berapa bintang dia. Okey, jadi siapa yang nak pungut bintang sekarang? Okey, boleh angkat tangan dan cuba jawab soalan. Okey, uji minda. Nur Ayu Syamira dia menyahut Okey. cabaran saya. Ya, Silakan. bagus, alhamdulillah. Okey. Apa tu? Boleh dekatkan sikit tak? Kertas awak tu dekat. Okey. Okey. Molek. Okey. Boleh terangkan Ayu macam mana awak dapat tu? Dari 4N per 3. Okey. 3 tu dipindah ke belakang 5 dan didarab menjadi 15Y dan 15 4N dipindah ke bawah 15Y. Okey. Jadi jawapannya adalah 15Y Per 4. sama dengan N. Okey. Dia kan je. Lah. Kita tengok tak. Silakan cikgu. Okey. Terima kasih kepada Ayu atas jawapan yang tadi. Ya. Bagus. Betul walaupun Ayu cuma menjawab tetapi penerangan dia jelas tadi. Mungkin Ya. kerana rasa gemetar tu. Faham. Dia tak gemetar, cikgu. Dia Gemetar, je, cikgu. Okey. Tapi sekarang bagus, alhamdulillah jawapan Ayu memang tepat. Alhamdulillah. Yang mana kita nampak dari tadi Ayu cuba menyelesaikan N sebagai perkara rumus dengan menghilangkan 3 tadi. 4N per 3 dihilangkan 3 dengan mendarab 3 di sebelah kiri. Betul. Maka di sebelah kanan pun kena darab 3. Sebab Betul. itulah 5Y jadi 15Y. Sebab dia 5 darab kali 3. 3. Ya. Dan seterusnya kita nak N tadi hanya perkali 1. Sedangkan sekarang ada 4N. Betul. Jadi nak hilangkan perkali 4 itu, nak suruh jadi 1, bahagilah dengan 4. Jadi bila 4N bahagi 4 dapat 1N, maka sebelah kiri pun kena bahagi juga. Dia kena seimbang. Persamaan linear kena seimbang kiri dan kanan, maka 15Y pun kena bahagi dengan 4. Maka jawapan akhir seperti yang Ayu bagi tahu tadi, jawapannya N sama dengan 15Y per 4. Tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berapa bintang kita nak bagi kepada Mac? Okey. Kita bagi 10 bintang juga kepada Mac atas penerangan tadi. Tahniah diucapkan kepada Mac. Okey. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi cikgu akan ajarkan kepada kita semua. Semua yang selepas ini dalam Menengah Rendah. Okey, jumpa nanti.